Okey, baik, kembali bersama kami dan seperti yang sudah pun diwar-warkan tadi, menu yang kami bawakan untuk anda hari ini adalah pelbagai menu menggunakan ikan air tawar. Kalau tadi saya dah tanya Fatin, apa antara menu masakan ikan air tawar yang dia suka, mungkin anda di rumah pun bolehlah kongsikan bersama dengan kami. Apa antara menu ikan air tawar yang anda suka ataupun sentiasa menjadi menu kegemaran di rumah anda? Boleh ke Facebook WHI, kongsikan bersama dengan kami. Ada gambar pun boleh. Kalau tengah masak pun boleh saja kongsikan bersama dengan kami. Baik, Fatin. Fatin cakap tadi suami Fatin suka ikan patin, ya? Betul. Orang Pahang memang tak dapat dipisahkan dengan ikan patin. Tapi kalau segi cakap ikan air tawar ni, yang bolehlah saya makan adalah ikan keli goreng garing-garing. Tapi dia kena goreng lah. Betul, kalau hanya goreng saja. Sebab saya bukanlah penggemar ikan, tapi ikan keli tu saya boleh. Tapi kena goreng garing-garing. Itulah banyak sebenarnya. Dia punya ada yang boleh ada yang gemar dengan ikan air tawar, ada yang tidak. Macam Suki macam mana? Saya sebenarnya sebab saya vegetarian, jadi saya tak adalah makan ikan, tapi memang kalau masa sebelum saya menjadi seorang vegetarian pun saya tak makan ikan air tawar, tak pandai makan sebenarnya. Oh ya, betul. Jadi ya, betul. Tapi ada orang mungkin tak suka sangat ikan air tawar mungkin sebab bau dia, dan saya kira pasti ada satu cara untuk menghilangkan baunya. Dan Fatin cukup bernasib baik sebab Fatin tadi cakap suami Fatin suka makan ikan patin. Dan menu pertama yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton dan juga Fatin adalah demo ikan patin masak tempoyak. Dan kita bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dalam talian, Cik Muhammad Rizal Muhammad Rosli, jauh dari Temeloh, Pahang. Apa khabar, Cik Rizal? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni ada masak ke? Apa dia? Hari ni ada masak ikan patin tak ke? Hari ni kita tak masak ikan patin. Hari ni masak lauk lain lah. Okey, baik Encik Rizal, sihat ya. Okey, baik Encik Rizal, tadi Fatin dah cakap ikan patin ni memang kegemaran orang Pahang, dan mungkin Encik Rizal bolehlah juga kongsikan apa keistimewaan ikan patin masak tempoyak daripada Pahang ni sendiri. Ya, sekarang ni ikan patin ni bukanlah ada kategori orang Pahang je sekarang suka. Sekarang ni rakyat Malaysia ni ramai sangat dah sukanya. Betul. Bila saya tengok ni ramai rakyat Malaysia datang ke restoran saya pun saya tahu dah. Disebabkan ikan patin ni memang kalau kita boleh disangka ni memang dia punya rasa memang terbaik lah. Okey. Tapi kalau macam ikan patin tempoyak sendiri kan, kalau kita tengok banyak sebenarnya orang jual, tapi ada antara beberapa restoran yang orang kata kalau pergi situ dia akan beli kat situ je, dia tak nak dah beli kat tempat lain. Sebab kadang-kadang ada antara ikan yang disedia, ada macam rasa yang hanyir-hanyir sikit, ada yang sedap betul. Rahsia daripada Cik Rizal sendiri mungkin boleh kongsikan. Rahsianya sebenarnya dia macam ni lah. Kalau ikan patin ni sebenarnya kalau kita ambil yang betul-betul makan pellet, makan makanan yang betul, bukan perut ayam ke apa ke, ikan tu memang akan rasa sedap lah. Berbeza dengan kolam. Kolam kadang-kadang ni ikan dia makan lumpur, dia tak cukup makan, itu akan memberi kesan yang pada rasa. Jadi kadang-kadang bila pada restoran tu cara basuhan tak betul, lepas tu cara penggunaan ikan patin tu asalnya makan yang tak betul, jadi ikan tu akan hanya berbau dan akan rasa tanah. Jadi yang macam tu lah pelanggan yang tak akan pergi ke restoran yang Ya, Encik Rizal. Hello? Ya. Encik Rizal dengar ya. Okey, dan mungkin Encik Rizal dah sentuh mengenai cara membasuh ikan tu. Encik Rizal boleh kongsikanlah kalau di restoran Encik Rizal, apa antara cara yang digunakan supaya betul-betul bau hanyir tu tak ada dan ikan tu masih lagi orang kata fresh dan sedap bila dah masak tu. Cara di restoran kami ni, kalau di restoran Lembah Maju, kita ikan ni kita akan basuh dengan sama ada asam jawa ke ataupun dengan limau nipis ke untuk membuang bau hanyir pada ikan tu. Jadi bila kita basuh ikan tu ada rasa bau lah waktu kita nak makan nanti. Kita rasa fresh. Ikan tu macam asli lah. Kejap Cik Rizal. Maksudnya tadi Cik Rizal ada satukan berkenaan dengan sangka dan juga yang liar lah, yang kat luar kan. Ada beza tak dari segi harga ni? Kalau kita macam saya nak yang sangka, saya nak, boleh macam tu?
Okey, pada ikan patin ni sebenarnya dia ada beberapa jenis. Ada yang sangkar sungai, ada yang liar. Tapi kalau yang sangkar sungai ni lebih murah berbanding yang liar. Okey. Sebab yang liar ni susah dapat. Kata jenis penggemar yang makan liar ni, dia memang lagi lembut punya rasa, lagi sedap. Berbeza dengan yang sangkar. Tapi kalau yang sangkar pun cara masakan yang betul, dia akan memang saya tengok pun ramai sangat yang nak makan yang sangkar sebab murah. Betul. Sedap pun. Boleh makan banyak kali. Boleh makan banyak kali. Nak bungkus pun tak ada masalah. Itulah. Okey. Baik. Dan Encik Rizal, kalau kita lihat di visual sekarang ni, itu mungkin antara cara untuk masaknya lah. Kalau tadi kita lihat dalam orang kata blender tu dah dimasukkan cili padi dan tempoyaknya. Dan mungkin Encik Rizal boleh orang kata secara ringkas ni cakap lah. Kalau dekat bagi menu yang Encik Rizal nak kongsikan ni, apa antara bahan-bahan yang digunakan? Ada selain daripada yang biasa digunakan, ada tak apa-apa bahan yang orang kata special lah yang ingin dikongsikan? Specialnya tak ada. Cuma asasnya untuk masak ikan patin ni yang utamanya mesti ada tempoyak yang fresh je lah. Bukan yang terlalu lama. Sebabnya bila tempoyak terlalu lama, dia kemasaman dia agak tinggi. Jadi rasa dia akan lari lah. Jadi penggunaan tempoyak tu yang penting. Bila tempoyak tu yang penting, cuma bahan asas adalah lada, daun kesum, bunga kantan. Itu memang masakan tradisi orang Pahang lah. Jadi bila kombinasi sukatan yang cukup, memang rasanya memang sedap lah. Memang ada orang sedap. setengah suka yang tempoyak pekat, ada suka tempoyak yang cair. Jadi pilihan tu pada cita rasa tekak masing-masing lah. Macam tu. Okey, tapi kalau macam ikan patin ni, selain daripada masak tempoyak, ikan patin ni sebenarnya kita boleh sediakan dari segi menu apa lagi, Cik Izzal? Oh, dia macam-macam. Kalau kita boleh buat macam ikan baung, ikan kerai. Dia bukan semata pada ikan patin saja. Kalau kita teringin nak masak gulai tempoyak dengan ayam pun boleh. Betul. Dia berguna tempoyak ni sebenarnya. Jadi kena tahu juga, tapi perlulah tahu juga kombinasi masakan yang mana sesuai menggunakan ikan patin. Betul tak Encik Rizal? Betul. Okey, baik. Dan Encik Rizal, mungkin mereka di rumah nak tahu jugalah, kalau nak mencuba, mungkin sekarang ni ialah tak boleh rentas negeri. Setelah semuanya orang kata lebih stabil, nak merasa ikan patin masak tempoyak pada restoran Encik Rizal. Di mana lokasinya Encik Rizal? Oh, pastinya di Temerloh ni, di restoran saya sekarang dah ada 2. Jadi ada restoran baru di Gobang Maju, patin tempoyak berdekatan dengan tol. Hanya 5 minit saja daripada tol Temerloh, terus jumpa restoran baru Gobang Maju. Kalau nak datang tu rombongan bas ke biker ke, memang tak ada masalah dengan keluasan restoran tu besar dah. Okey. Tapi di Gobang Maju ni selain daripada ikan patin, apa lagi menu-menu yang Cik Izzal sediakan? Oh, macam-macam. Kita ada talapia bakar, tempoyak, kita ada udang galah, ada Sungai Pahang. Kalau nak baru kita masak panas-panas. Ada asam pedas. Macam-macam lauk kampung lah. Kalau katakan, kalau masuk tu rasa macam tak tahu mana satu nak makan. Tapi memang puas hati lah. Okey. Yang penting masakannya dimasak secara segar, fresh apabila orang membuat pesanan. Okey, baik Encik Rizal. Terima kasih banyak-banyak Encik Rizal atas perkongsian itu tadi. Banyak saya sendiri mempelajari perbezaan ikan patin ni. Dan Encik Rizal jaga diri dan kirim salam kepada semua orang di Pahang. Okey, terima kasih. Okey, baik Encik Rizal. Okey, Fatin saya. Saya rasa macam menguji kesabaran juga bila tengah hari ni banyak macam lauk-lauk kampung dikongsikan Cik Rizal kan. Tapi tak apa, nanti kita tengok dekat Instagram Cik Rizal dan mungkin kita banyak lagi nak kongsikan, Suki. Ya, betul tu Fatin. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak berkongsi bersama dengan penonton trivia berkaitan dengan ikan air tawar ni. Silakan. Ikan air tawar seperti ikan toman, ikan haruan, ikan talapia, ikan patin dan ikan kelah antara jenis ikan air tawar yang popular dan sering dijadikan sebagai hidangan utama, terutamanya dalam masakan berlauk. Terdapat lebih daripada 10 jenis ikan air tawar di seluruh Malaysia. Lazimnya, ikan spesies ini sering diternak untuk dijadikan sebagai satu sumber makanan dan sumber pendapatan harian.
Ikan air tawar juga kadang-kala dijual dengan harga yang mahal kerana kesukaran untuk mendapatkannya selain kos menternak dan menjaga ikan ini juga yang tinggi serta rumit. Ikan air tawar merupakan sejenis spesies yang kebanyakan masanya tinggal di dalam air tawar seperti sungai atau tasik di mana kadar kemasinan air itu kurang daripada 0.05%. Ini kerana ianya perlu mengawal keseimbangan kepekatan ion di dalam badannya. Di Malaysia, antara ikan air tawar yang paling jarang dijumpai ialah ikan temoleh kerana ia hampir pupus. Malah, ikan ini hanya bertelur dalam tempoh 3 bulan sahaja antara Februari hingga April setiap tahun. Selain itu, ikan air tawar terbesar yang pernah direkodkan ialah ikan kerakap Nil yang mampu mencacah berat sehingga 200 kg dengan berukuran antara 121 dan 137 cm. Mempunyai kebaikannya sendiri berbeza dengan ikan air laut, pengambilan ikan spesies ini dikatakan dapat membantu mengurangkan risiko sakit jantung, sakit mata serta dijadikan sebagai salah satu sumber tenaga. Jadi tidak hairanlah ramai juga yang menjadi penggemar ikan air tawar. Fatin, itu dia sedikit trivia. Dan Fatin, kita nak terus ke menu kedua dan sebab tetamu kita dah tak sabar nak kongsikan bersama dengan kita menu seterusnya iaitu ikan keli masak lemak. Dan untuk itu kita bersama dengan Puan Cik Rohani dalam talian sekarang ini. Hello, selamat tengah hari. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, Sugita. Apa khabar? Kabar baik. Puan sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Sugita. Alhamdulillah. Sihat. Saya Baik. sihat. Fatin pun sihat. Baik, Puan, nak tanyalah masak tengah hari tadi masak apa sebenarnya? Okey, kita masak untuk nak orang kata nak buka selera makan tengah hari. Ini masak ikan keli, salai, masak lemak, cili api. Wow, sedapnya. Okey, baik. Fatin, Cik Rohani ataupun lebih mesra dipanggil Kak Ani, nak tahulah ya, ikan keli masak lemak ni. Biasa kalau saya pergi pasar dengan mak saya tengok ikan keli dalam tong yang dia letak tu, melompat-lompat. Tapi nak tahu bagi Puan sendiri, ikan keli tu dibela sendiri atau bagaimana? Okey, untuk yang Kak Ani biasanya Kak Ani memang bela ikan keli ni kepada anak ikan keli ya, tapi bukan dalam kuantitas banyak lah. Kak Ani bela lebih kurang dalam 200 ekor untuk ikan keli. Sebab Kak Ani rasa ikan keli bela ni lebih orang kata lebih sedap lagi. Okey, kalau kita bercakap mengenai tadi ikan patin, kita tahu macam mana penyediaan. Tapi ikan keli ni untuk kita nak siang je mesti ada macam-macam orang kata cara yang boleh kita kongsikan dengan penonton. Mungkin Kak Ni boleh kongsikan. Ya, Fatin. Okey, ikan keli ni Fatin kalau tak pandai nak tangkap ataupun nak dia susah sikit. Sebab apa? Ketua dia, ikan keli ni kita masukkan dalam bekas. Bila kita dah tangkap, kita masuk dalam bekas. Kita dengan garam, Fatin. Bila kita taruh garam, dia akan mengelupur kan. Mengelupur dan akan mati pelan-pelan. Okey. Mati baru kita siang ikan tu. Okey. Kalau selain dari itu macam biasalah kalau kita nak menghilangkan bau hanyir menggunakan asam jawa, limau dan sebagainya sama seperti itu ikan air tawar lain. Ada lagi satu tips ikan keli ni untuk menghilangkan hanyir dia tu. Kalau kita tengok belah kiri kanan leher dia tu ada warna hitam. Itu kita keluarkan. Kita keluarkan itu dia akan mesti hanyir dia tak ada. Okey, baik. Dan Kak Ani nak tahu sekarang ni kalau kita lihat visual Kak Ani tengah masak orang kata lemak tu kan. Jadi apa yang tengah Kak Ani masukkan sekarang ni? Tadi saya dah lihat ada macam daun hijau yang dimasukkan. Yang tengah dimasukkan sekarang ni apa tu? Okey, yang daun yang kita masukkan biasanya kita titik serai. Jadi daun kunyit of course. Masuk daun kunyit. Okey, dan daun bagi Kak Ani, dan Kak Ani juga suka masuk daun limau purut. Dapat satu rasa yang amat sedap. Dan selain setelah kita taruh cili api, lepas kunyit hidup, kita blend bawang merah. Itu kita blend. Okey, kita campurkan semua dan last kali kita masukkan santan. Dah santan masak, baru kita masukkan ikan keli yang dah kita salai. Okey, Kak Ni kalau masak lemak ni kalau tak pedas tak sah. Macam Kak Ni sendiri macam mana? Ada tak untuk mereka yang tak makan pedas sangat, ada dia punya tahap kepedasan tu?
Okey, bagi Kak Ni yang makan pedas ni atau siapa-siapa yang makan pedas ni, kita masuk cili api lah. Okey, bagi yang tak suka pedas, dia boleh gunakan cili masak tu. Cili kurang sikit lah. Itu tak pedas. Okey, dan Kak Ani nak tahu, Kak Ani goreng ikan keli tu sebelum dimasukkan ke? Korang cerita Kak Ni ikan keli Kak Ni salai. Oh, salai. Okey, faham. Okey, baik. Jadi bila kita salai, adakah rasa dia lebih, orang kata lebih sedap bila kita makan dengan lemak ni? Oh, memang. Bila you salai, memang dan dia tak terasa lembik. Setengah orang ada yang dia tak suka ikan keli masak lemak ni, kalau tak salai ataupun goreng, dia macam macam geli lah sikit nak makan. Tapi bila kita salai, memang terbaik. Apatah lagi bila kita potongkan dengan buah belimbing. Okey. Kak Ni, selain daripada ikan masak lemak, yang paling orang kata kalau Kak Ni je orang cari menu tu, apa antaranya lagi? Oh, banyak. Kalau masakan kampung ni, favorite Kak Ni memang masak masakan kampung. Ikan masak tempoyak tadi pun okey juga kan. Lepas tu ikan untuk masak asam pedas pun okey juga. Ikan air tawar masak tausu pun sedap juga. Macam ikan putu. Macam tu. Okey, Kak Ani terliur penonton-penonton wanita hari ini dengar macam-macam menu yang Kak Ani dah kongsikan. Lepas tu Kak Ani tadi cakap sedap bila kita salai ikan tu sebelum dimasak lemak kan. Dan juga ikan keli ni banyak juga orang kata khasiatnya. Kalau melalui pembacaan saya, bagus untuk sistem peranakan wanita, juga bagus untuk orang kata melambatkan proses penuaan. Jadi rata-rata saya kira kaum wanita mungkin bolehlah makan lebih sikit ikan keli lah ya. Bagus untuk melambatkan sistem penuaan mereka, proses penuaan mereka. Baik Kak Ani, bagi mereka yang mungkinlah nak tahu juga antara resepi yang Kak Ani mungkin boleh kongsikan dengan mereka ataupun nak cuba, di mana dan bagaimana boleh mereka menghubungi Kak Ani? Okey, boleh. Tapi sebelum tu saya nampak Fatin dah berapa kali tertelan air liur. Itulah. Tak boleh Kak Ni tengah-tengah hari ni macam ni. Okey, untuk yang siapa-siapa berminat boleh juga order secara online. Makan tengah hari daripada harga RM25 ke atas. So you hubungi Kak Ni punya IG Ani Catering and Wedding Planner, atau Facebook Kak Ni Ani Catering and Wedding Planner 2. Hubungi Kak Ani. Okey, baik. 320. Okey. Nanti Kak Ni standby dengan phone ya. Saya PM tepi. Terima kasih Kak Ni kita ucapkan. Ya, terima kasih Kak Ni, jaga diri. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Fatin, awak kena sabar dan telan air liur lagi sebab kita ada satu lagi menu yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton, iaitu menu siakap miang pla. Okey Fatin, kalau miang pla ni saya kira rata-rata semua orang sukalah. Kalau kita masak ikan ataupun apa-apa, orang kata kita guna bahan-bahan yang lain juga. Kalau Fatin sendiri suka tak siakap miang pla ni? Saya boleh lah, tapi saya lebih kepada kalau steam ke, saya lebih gemarkan menu-menu seperti itu. Kalau sugi kan, mungkin tadi Kak Ni cakap saya dah tertelan air liur. Lepas ni tak pastilah macam mana. Kalau sugi sebab dia pakai mask sebab tak nampak. tak. Kalau macam masak lemak ke, macam yang pla ni semua kan. Biasanya kalau mak saya dia masak guna tofu. So bila Kak Ani orang kata tadi tengah berkongsi, masuk daun lima purut lah, serai. Saya dah boleh orang kata baulah lima purut tu, serai tu dengan tofu, dengan masak lemak tu tadi. Uish, memang sedap. Okey. So kita nak bawa penonton untuk sama-sama satu lagi menu untuk hari ini, iaitu siakap miang pla. Dan kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia berbaju biru, Puan Nur Izzati Abdullah dari Selangor. Apa khabar? Hello Puan Nur Izzati. Itu dia. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Saya tak berapa dengar sangat mungkin suara Puan Izzati boleh Izzati. kuatkan sikit volume. Kurang dengar. Puan Izzati, boleh dengar kami? Okey, mungkin adakah mic Puan Izzati mute ke macam mana tu? Boleh unmute mic tak? Kami kurang dengar ataupun tak dengar sebenarnya. Okey.
Okey, baik. Mungkin kita ada sedikit masalah teknikal bersama dengan Puan Izzati. Okey, sambil-sambil tu kita nak borak lagi lah Fatin. Kalau di rumah Fatin sendirilah. Okey, sebab sejujurnya saya kurang seperti yang saya cakap tadi lah. Saya tak tahu sangat pasal ikan air tawar ni sebab tak biasa, tak pandai makan lah kan ikan air tawar. Kalau dekat rumah Fatin, biasa Mak Fatin masak tak ikan air tawar ni? Okey, kalau di rumah saya sendiri, family saya kuranglah untuk ikan dan ikan-ikan air tawar ni. Kalau di belah mertua saya, kita memang selalulah, tapi kita akan tahu kedai-kedai mana yang kita nak pergi. Okey. Okey, baik Fatin. Kita sudah pun terhubung sekali lagi bersama dengan Puan Izzati. Jadi jom kita cuba sekali lagi. Hello, selamat tengah hari Puan Nur Izzati. Puan Nur Izzati dengar? Kita masih tak dengar suara Puan Izzati lah. Dah tak sabar ni nak tahu pasal siakap yang pula. Itulah, saya dah macam dekat dengan nak dengar. Ya. Puan Izzati dengar kami tak? Mungkin Puan Izzati boleh kuatkan suara sedikit. Betul. Saya dengar. Dengar tapi sangat lembut. Mungkin boleh kuat sikit. Volume boleh? Okey. Okey, kita cuba ya Puan Izzati. Puan Izzati dengar? Okay. Puan Izzati dengar kita kurang dengar suara Puan Izzati. Sangat lembut. Mungkin Puan Izzati boleh kuatkan sedikit. Puan Izzati betulkan tu Sugi. Apa agaknya menu-menu yang Sugi rasa antara ikan patin, ikan keli, siakap ni mana yang mendapat perhatian penonton kita hari ni? Saya tak pastilah Fatin. Saya kira semua mereka suka. Tapi ada macam-macam menu. Saya tadi tengok ada ikan keli masak lada hitam. Ikan patin pun boleh masak lada hitam. Macam-macam menu yang dikongsikan. Kalau kita buka orang kata Google, kita check menu ikan air tawar ni, beratusan menu berkaitan dengan ikan air tawar. Ya, betul. Dan saya tak tahulah kalau ada sesiapa yang pernah mencuba kesemuanya, mungkin 200 lebih, 300 lebih menu. Tetapi biasa yang kita selalu masak dan makan dalam kalangan rakyat Malaysia, saya kira adalah masak tempoyak, masak lemak. Sebab masak lemak tu saya kira tak boleh lari lah kan. Sememangnya wajib ada. Dan seperti yang Fatin katakan tadilah, wajib ada cili padi tu kan. Kalau tak pedas tak sah. Okey, kalau saya boleh kongsikan dekat Instagram, ada juga Sri Muda Sabdani, dia kata ketiga adat pantang Melayu, apa saja kerja sama orang. Okey, kalau kita baca ikan patin sangka ini memang sedap jika dari sangka air Sungai Pahang. Rata-rata memang suka yang dari sangka. Lepas ni kita boleh berdebat lah sama ada ikan air tawar daripada sangka Pahang bagus ke negeri-negeri yang lain lebih, orang kata lebih segar dan sedap. Okey, baik Encik, mungkin kita boleh cuba sekali lagi dengan Puan Nur Izzati. Hello. Puan Nur Izzati? Ya, Puan Nur Izzati. Okey, boleh dengar tetapi mungkin Puan Nur Izzati kena kuatkan sedikit suara Puan ya. Okey, baik Puan. Kita nak terus berkongsi mengenai siakap Miang Pla ni. Okey, terus Puan boleh kongsi siakap Miang Pla ni ikan talapia ya, bukan siakap, talapia Miang Pla. Okey, terus berkongsi mengenai keistimewaan resepi Puan ni. Okey, kurang jelas tetapi mungkin Puan boleh kuatkan sedikit suara. Teruskan Puan. Okey, Puan Izzati, tak apa. Kita akan cuba menghubungi Puan sekali lagi. Ya. Okey, nampak di situ ya, nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal dengan Puan Nur Izzati. Okey, Fatin, tadi Fatin cakap di Instagram ada seseorang berkongsi sesuatu ya. Di Instagram, di Facebook, ikan baung salai masak lemak cili api memang best. Ini kalau tadi kita baca ni, kita boleh kongsikan dengan Kak Ani kita. Betul ke best? Dan banyak sebenarnya perkongsian daripada
penonton kita berkenaan dengan menu-menu hari ini, pastinya memang tak dapat dinafikan lah. Menu-menu hari ini memang dekat dengan selera-selera masyarakat kita kan. Betul tu Fatin. Saya kira kalau mereka yang orang kata balik kampung kan, tak sekali-sekala tu, semestinya yang antara aktiviti adalah pergi memancing. Kan bila kita memancing, ada yang mungkin lah kan dapatlah juga ikan yang fresh ni, lepas tu bawa balik, masak secara orang kata secara fresh juga, lepas tu makan. Saya rasa kenikmatan mereka tu lain macam lah kot. Betul. Saya rasa saya pernah dengar juga antara yang suka memancing ni sebab mereka, kepuasan yang mereka dapat tu adalah dapat ikan dan masak makanan yang mereka suka, makan terus. Termasuklah udang-udang, dan ini topik yang kata memang untuk orang memancing lah. Bonus. Okey, dan seperti yang tadi saya kongsikan juga, ikan air tawar ni juga banyak sebenarnya khasiatnya. Jadi kalau kita betul-betul orang kata membuat sedikit pembacaan, kita boleh tahu yang sebenarnya setiap jenis ikan tu ada khasiatnya yang tersendiri, dan mungkin kita juga boleh tahulah siapa yang perlu mengelakkan ikan yang jenis mana, dan siapa yang perlu meningkatkan lagi orang kata pengambilan jenis ikan air tawar yang spesifik kan. Orang kata sebab biasanya kalau orang sesetengah orang menggunakan sesetengah jenis ikan, kata kalau ada selepas bersalin ataupun selepas orang kata ada luka ke apa, mereka akan gunakan sesetengah jenis ikan. Jadi kalau kita pandai orang kata membuat banyak research, sebenarnya banyak juga jenis ikan air tawar yang boleh kita gunakan untuk pelbagai orang kata fungsi kesihatan kita. Betul. Kalau antaranya kita boleh juga menurunkan risiko sakit jantung kalau kita mengamalkan makanan ikan air tawar ini, selain memberi kesihatan kepada otak kita. Macam-macam sebenarnya. Pastinya setiap daripada makanan tu ada khasiat yang tersendiri. Ya, baik Fatin. Okey, kita sudah pun cuba menghubungi Puan Norizati sekali lagi. Hello, selamat tengah hari Puan Norizati. Hello, selamat tengah hari. Okey, baik Puan Norizati, boleh dengar secara jelas ya? Boleh. Okey, kita nak terus bertanya mengenai siakap miang pla ni. Apa keistimewaan siakap miang pla Puan Izzati ni, menu Puan Izzati? Okey, siakap miang pla, jadi Patani Tom Yam kami bawakan khas. Ini resipi betul original daripada Thailand ya. Okey. Ya, teruskan Puan Izzati. Okey, kalau di Thailand biasanya kita akan bakar siakap tu. Atas talapia dan seafood miang pla. Kita ada 3 jenis miang pla. Ada talapia, ada siakap, ada seafood miang pla. Pada ikan ni digoreng tak? Okey. Okey, untuk bakar tu agak susah kan, kita goreng saja, tetapi sedapnya talapia miang pla ni bergantung kepada sos dia. Oh, bergantung pada sosnya. Sos. Dia jenis sos yang kita buat. Sos merah dengan sos hijau. Kalau kita tengok dekat TV sekarang, kita tengah ajar cara untuk buat sos hijau. Okey, teruskan Puan. Bahan tu kita tengah tunjukkan bahan untuk kita buat sos hijau ya. Dan cara makan dia, kita makan dengan sos, kita makan dengan laksa Thailand. Sebalut. Teruskan Puan. Kalau kita tengok TV sekarang, saya tengah ajar cara makan cakap talapia miang pla. Okey. Yang tu saya dah masukkan sos hijau. Yang itu sos merah. Balut yang boleh makan. Sontang. Okey. Sebab sos yang dia sos tu memang agak pedas. Sontang tu dia manis. Untuk hilangkan pedas. Okey, maksudnya ada 3 jenis ya, ada siakap, talapia dan juga seafood miang pla. Okey, baik Puan, disebabkan kita kesuntukan masa, mungkin Puan boleh terus kongsikan IG Puan supaya orang ramai bolehlah ketahui lebih lanjut mengenai masakan ini. Okey, boleh follow IG kita Patani Tom Yam. Okey, sekarang ni kita tengah PKP, kedai buka pukul 11 pagi hingga 10 malam.
Boleh order, boleh pick up dekat kedai, boleh COD, WhatsApp saja, nombor phone kat IT. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Izzati. Terima kasih. Okey, baik Fatin. Itu dia antara 3 menu yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Dan Fatin, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana?